Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Haji Nazri okey? Alhamdulillah, Baik. sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sudah bersedia ataupun kita tunggu sekejap, baru 15 orang. Ya. Haji Mat Syah tak ada malam ni. Dia masih di Kedah. Ya. Dan tuan-tuan, ya, hari ni kita Bulughul Maram dan Ustaz memilih untuk kita baca tentang korban, tuan-tuan. Ya. Kita tak ikut tajuk solat kita, ya, bukan syarat-syarat solat kita akan sambung, ya, tapi malam ni kita fokus pada korban lah, ya, sebab kita sudah nak masuk Zulhijjah. Maknanya kalau masuk Zulhijjah nanti dah apa kita panggil, dah tak apa, ya, sebab orang yang berkorban ni dia ada sunat dia, ya, sunat untuk dia tidak bergunting, ya, kita kata memotong bulu-bulu yang ada di badan, ya. Jadi itu bermula daripada 1 Zulhijjah, ya. Jadi oleh kerana itu kita dah berada di penghujung Zulkaidah, ya, dah nak masuk Zulhijjah. Kalau nak tunggu Bulughul Maram sekali lagi, lambat lagi, ya, 2 minggu lagi. Jadi oleh kerana itu saya mengambil keputusan malam ni untuk buat ulang kaji saja. Kita dah pernah baca tentang korban ni, dah pernah baca dah, ya. Tapi itulah, ya, bimbang takut tuan-tuan dan puan-puan kurang ingat, ya, ataupun tak berapa ingat, malah kita ada jamaah baru, ya, yang belum pernah kita bincang lagi Bulughul Maram dengan mereka. Jadi malam ni kalau kita boleh tengok muka surat 782, ya. Kitab Bulughul Maram 782, ya. Okey, ya. Haji Asy'ari dah ada kitab dah? Dah ada tak? Dah ada. Ya, dah ada. Dah dapat, dah tiba dah. Yang mana tu? Yang publisher dia siapa? Muka surat dia kena tambah 1. Oh, lain, ya. Dia tapi boleh ikut bilangan hadis lah. Bilangan apa? Bilangan hadis dia nombor berapa? 1000? Ini yang mana Ustaz? 1382. Kalau ikut 82 binatang korban. Binatang korban 13. Kalau kita buku kita 1372. Kitab lama berapa, muka surat berapa ya? 782. Kitab lama ya? Ustaz. 782 tu kitab yang itulah. Ya. Tu Ustaz tanya Haji Asy'ari tadi, dia pakai publisher siapa? Sebab publisher tu yang menentukan muka surat berapa, ya. Haji pakai ni ke? Ni Ustaz tunjuk ni. Puan Sri pakai yang sama dengan Ustaz? Tak, saya pakai lain Ustaz, kitab lama. Terjemahan Kitab lama. Dr. Muhammad Rifai Qushairi. Misbah kitab lama betul. Dulu saya belajar kat masjid kan, Mas. Ya. Dulu belajar dengan siapa? Dengan Ustaz ni? Ustaz Hai, bukan Ustaz satu lagi. Ustaz ni ingat dah meninggal dah. Ustaz Universiti Melayu tu. Universiti Islam pun. Ustaz Muhtar ke apa kali? Tak ingat saya. Dr. Musa? Ustaz, saya tak ingat saya. Bukan Ustaz Hai tapi satu lagi. Dr. Hai memang dah tak adalah, meninggal. Dia UM, ya. Ni daripada mana tak tahu, ya. Ustaz kita yang profesor kat Universiti Melayu kot dulu ni. Lama dah ni. 15 years dah. Kalau lama tu maknanya orang lama lah. Dr. Hai lah. Ya. Hai. Dr. Hai kot. Tak apalah, ya. Tapi tu kitab lama tu. Jadi banyak kena buat apa ni. Sebab dia tak selaras. Surat tak serupa. Memang tak serupa lah. Nombor hadis pun lari, ya. Macam Haji Asy'ari tadi pakai yang mana satu tu? Kitab apa tu? Publisher. Publisher Darul Nu'man. Darul Nu'man, ya. Darul Nu'man sama kitab tu. Cuma dia muka surat 782 bukan? Sama Kan? Sama. Jadi kalau boleh dapat yang tu senang apa Puan Sri, ya. Bila kita dapat yang sama tu senang muka surat. Suruh anak ke ataupun cucu tolong belikan online aja ni. Boleh beli online kalau ada lah. Cuma takut dia tak ada stok itu je, ya. Ya.
Okey, tuan-tuan ya. Kita ada 19 orang ya. Binatang korban, kalau kita nak tunggu semua tak tahu bila, jadi kita dengan beberapa orang yang ada lah ya. Cuma itulah bimbang takut yang tak dengar ni. Ya, yang tak dengar, kalau dia dengar rakaman tak apa ya. Ustaz bimbang takut tuan-tuan sebab dengar rakaman ni dia tak macam kita live. Ya, sebab rakaman bila kita live ni ada disiplin lah sikit ya. Tapi kalau kita buat rakaman tu nak dengar balik tu kadang-kadang banyak gangguan ya. Tu masing-masing punya disiplin lah ya. Okey, 20 ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Ni pada kita semua yang nak berkorban. Ya, terutamanya pada nilah ya, pada kita punya Persatuan Wanita Islam Prihatin ya, Hajah Masyitah pun ada ya, yang setiap tahun buat korban di banyak tempat. Ya, tahun lepas pun kita dah cerita, tahun ni cerita balik. Ya, sebab Ustaz bimbang kita terlupa lah macam bab solat lah ya. Solat ni tiap hari solat. Ya, tapi masalah dia kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang. Okey, ya. Bab yang nombor bab 92, binatang korban, muka surat 782, Bulughul Maram 782, kitab Darun Nu'man ya. Darun Nu'man. Hadis 1372, tuan-tuan tengok bila kita baca teks macam Ustaz baca Quran juga, tuan-tuan jangan tengok terjemahan. Tengok ya. Tengok dia punya teks Arab. Sebab teks Arab tu nanti yang tuan-tuan boleh faham dengan lebih baik. Okey ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. An Anas bin Malik. Hadis riwayat Anas bin Malik, tak perlu diperkenalkan lagi. Anas bin Malik ya, yang nombor berapa paling banyak hafal hadis ni ya. Lepas Abu Hurairah nombor 1, Anas bin Malik nombor berapa, Syirin? Anas nombor berapa? Nombor 3 ya. Tuan-tuan jangan lupalah 7 orang. Ya, kalau kita sebut tentang perawi hadis di kalangan sahabat ada 7 ya, yang top 7. Ya, memang top 7 ya. Yang pertama Abu Hurairah, dah tahu dah. Ya, sebab Ustaz dah selalu ulang tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan tak sempat salin sebelum ni, salin balik. Ya, salin balik, tengok balik ya. Sebelum Ustaz terlupa, senarai yang Haji Asy'ari bagi dalam 10 dijamin syurga tu tak ikut susunan ya. 4 tu ya, 4 yang awal tu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tu okey, yang lain-lain tu bawah tu ada campur-campur sikit ya. Ustaz tak sebut dalam WhatsApp group sebab Ustaz nak dengar ya, ada orang lain yang tegur ke, yang tambah ke ya. Kak Mariatul pun ada tambah sikit ya, tapi ada 1-2 poin dia yang Ustaz tak faham sebenarnya ya. Jadi nanti Ustaz akan tanya baliklah ya, tapi dalam kelas, bukan kelas ni lah ya, kelas lain lah. Anas bin Malik nombor 3, tuan-tuan ingatlah. Abu Hurairah nombor 1, nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik. Ya, Ustaz tak pergi laju dah tu, memang dia macam tu ya. Abu Hurairah nombor 1, jangan lupalah. Nombor 2 siapa tadi? Abdullah bin Umar, mana anak Sayyidina Umar lah. Nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 Aisyah. Cukuplah hafal 4 orang. Dia ada 7 semua ya. Sebab kalau Ustaz bagi 7 nanti tuan-tuan lupa. Ingat yang ujung ya, yang awal lupa balik. Tolong ingat 4 tu. Sebut balik 4 tu apa kita panggil ya. Siapa kat situ ya. Siapa boleh sebut balik 4 tu? Kak Mariatun sebut balik 4 tu. Jangan tengok nota. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dengan Aisyah. Ya, seorang je perempuan ya. Daripada 4 tu seorang je. Yang lain semua lelaki dan kebanyakan mereka kanak-kanak. Ya, Abdullah bin Umar kanak-kanak. Anas bin Malik pun kanak-kanak, sebaya umur. Masa Nabi sampai di Madinah umur 10 tahun, kanak-kanak. Ya, jadi poin dia ialah sebab apa kanak-kanak yang banyak menghafal hadis ni? Pasal apa bukan orang dewasa? Ya, Kak Mazidah bersedia tak nak jawab? Pasal apa bukan kanak-kanak? Pasal apa bukan orang dewasa yang menghafal hadis? Pasal apa kanak-kanak? Apa sebab, Kak Mazidah? If you are ready to answer lah. Kak Maimunah, ya. Kanak-kanak jadi pembantu khas Nabi, orang dewasa banyak yang kerja. Hanya yang pakih yang duduk dekat masjid tu yang boleh buat hadis lah, riwayat hadis. Ya, itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia ya. Abu Hurairah yang dewasa ya.
Pasal dia tak ada kerja. Dia gelandangan. Dia duduk di masjid. Jadi gelandangan zaman Nabi tu special. Pasal mereka tak ada buat kerja lain. Menghafal Quran, menghafal hadis, belajar ilmu. Ya, mereka lah yang banyak knowledge. Golongan gelandangan. Ya, bezalah dengan gelandangan kita zaman sekarang, susah lah. Ya, jauh beza dia. Nombor 2, kanak-kanak. Ya, sebab mereka tak ada buat kerja lain. Ya, sebab masa tu tak ada sistem sekolah, tak ada. Ya, dia tak ada sekolah, sistem institusi sekolah tak ada. Yang belajar di masjid, belajar dengan Nabi. Ya, sebab itu siapa yang mendampingi Nabi selalu, maka dialah yang banyak dapat Quran hadis ni. Ya, orang tua-tua, Abu Bakar, Umar semua sibuk bekerja. Yang anak-anak mereka lah, ya, yang terlibat dalam menghafal hadis. Itulah cerita dia. Ya, okey, terima kasih Kak Mai. Tuan-tuan jangan lupa lagi lah. Ya, tu benda tu kita dah ulang saya rasa 4-5 kali lebih mungkin. Ya, kanak-kanak lah yang mereka ni berjaya, ya, mengingat, menghafal, mendengar hadis. Kerana mereka duduk dengan Nabi. Siang hari duduk dengan Nabi. Ya, ikut Nabi pergi mana? Duduk masjid. Nabi pergi pasar, dia ikut. Nabi pergi mana-mana pun dia ikut. Ya, itu poin dalam sirah, dalam hadis, dalam tafsir, poin yang sama, tuan-tuan. Ya. Jadi Anas bin Malik nombor 3 paling banyak hafal hadis. Ya, dia orang Madinah. Ya, bapa dia Malik tak masuk Islam. Malik tak masuk Islam. Ya, jadi bila Malik tak masuk Islam, maka perkahwinan Malik dengan mak Anas, ya, dia terfasah. Ya, tak boleh lah sebab seorang Muslim, seorang Muslimah, seorang kafir mana boleh. Ya, jadi tak boleh duduk sekali lah. Ya, bapa dia pun hijrah ke tempat lain. Ya, kafir, mati dalam keadaan kafir. Ya, tak masuk Islam sampai ke sudah. Jadi mak Anas bin Malik tu Ummu Sulaim. Ya, mak dia terkenal dengan gelaran Ummu Sulaim. Ya, jadi nama dia Rumaisa. Nama dia Rumaisa. Ya, ulang balik Rumaisa. Ulang kali keempat. Rumaisa nama dia. Tetapi dia terkenal dengan panggilan Ummu Sulaim. Ya, the same person. Ummu Sulaim tu dia punya kunyah dia, gelaran. Manakala Rumaisa, ya kelima kali dah Ustaz sebut, ya, adalah nama dia. Tapi orang tak kenal Rumaisa ni. Orang kenal Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ni, ya, dia kahwin dengan orang lain lah sebab suami dia dah tak masuk Islam. Ya, habis iddah dia kahwin dengan Abu Talhah. Abu Talhah. Tuan-tuan kena ada buku nota sebelah. Jangan tulis dekat situ, ya. Sebab kalau tulis kat situ tempat ruang dia kecil. Belilah buku nota. Satu buku nota untuk Bulughul Maram, satu untuk kelas akhlak, satu untuk tadabbur. Dan satu lagi untuk ensiklopedia sirah para Nabi. Kena asing-asing. Jangan sekali kan, nanti nak cari nota tu balik susah. Jadi Anas bin Malik, ya, beliau ni jadi pembantu Nabi. Kerana dia tak perlu buat kerja kanak-kanak. Dan bapa tiri dia, Abu Talhah, ya, antara orang paling kaya di Madinah. Pasal bapa dia, kaya bapa dia ni sebab ada apa? Kak Nurul, ya. Anas bin Malik ni, bapa dia Abu Talhah tu, bapa tiri dia tu, kaya, orang Madinah ni kaya dengan apa? Kebun kurma. Kebun kurma, ya. Kebun kurma dia pula terletak depan Masjid Nabawi. Ya, just in front Masjid Nabawi. Jadi senanglah Anas bin Malik ni. Sebab tu Anas bin Malik, kalau Nabi nak ambil wudu, Anas bin Malik masuk je dalam kebun, ya. Jadi pekerja kebun tu akan penuhkan cerik tu ataupun bekas air tu dengan air, dan Anas bin Malik pun pergi tuangkan wuduk tu untuk Nabi, ya. Jadi kerja senang lah. Bukanlah makna dia nak kena ambil air perigi, ya, nak bawa, nak angkut, tak perlu, ya. Sebab dia anak orang kaya. Bapa tiri dia Abu Talhah orang kaya, ya. Depan masjid tu ada kebun kurma dia yang berkualiti tinggi. Ya, kebun tu ada nama dia, ya. Dia panggil kebun Bayrahah. Ada nama dia Bayrahah. Bayrahah tu nama kebun dia tu. Ya, dia punya buah kurma berbau harum. Mana ada buah kurma bau harum? Ya, jadi Ustaz dah sebut 2-3 kali sebelum ni, tapi mungkin tuan-tuan dah lupa, malam ni ingat balik. Ya, kebun Bayrahah. Bayrahah ni kebun yang mengeluarkan buah kurma yang sangat harum. Ya, tu cerita dia. Sedangkan buah kurma tidak termasuk buah yang berbau. Ya, jadi tiba-tiba, ya, Allah buat, ya, kebun dia ni buah dia harum. Ya, itu kelebihan dia lah, ya. Abu Talhah pun hebat,
Anak dia Anas pun hebat, anak tiri dia, dan isteri dia Ummu Sulaim. Ni semua orang hebat-hebat lah. Contoh teladan. Okey, ya. Jadi Anas bin Malik cerita pasal korban. Ya. Nabi duduk di Madinah berapa tahun? Berapa tahun apa Haji Hassan? Nabi duduk Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Di Mekah? 13 tahun. 13, ya. Total 23, ya. Itulah 23 tahun itulah masa penurunan Al-Quran dan masa Nabi berdakwah. Mekah 13, Madinah 10, jangan lupa. Jangan tertukar. Ya. Jadi sepanjang 10 tahun tu Nabi bertemu dengan 10 kali korban. Ya, kalau Ramadan 9 kali. Tapi kalau korban 10 kali. Tiap-tiap tahun Nabi korban. Maknanya tuan-tuan, ya, korban kita tiap-tiap tahun. Ya, kita kena korban tiap-tiap tahun. Ya, tak boleh pilih. Maknanya kita tak boleh kata 2 tahun lepas saya dah buat, last year dah buat, tahun ni tak buat. Ya, tak, tuan-tuan. Kena buat tiap-tiap tahun. Ya. Walaupun satu bahagian buat. Ya, Nabi tak buatlah satu bahagian kan. Nabi buat minimum kambing. Ini kita akan belajar ni, ya. Kita dah baca tapi kita ulang balik. Jadi kata Anas bin Malik, annan Nabi, tengok teks Arab, anna bahawasanya, Ustaz terjemahkan satu-satu. Ya, secara harfiah. Tak ada orang buat lagi ni, ya. Orang biasa buat harfiah Quran. Ustaz, dua-dua Ustaz buat lah, ya. Quran pun kita buat, hadis pun kita buat. Annan Nabi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam kata baginda, kana, ya, di sini terjemahkan kana ni past tense. Sebab Nabi dah wafat. Anas ni cerita masa Nabi hidup dulu. Ya, jadi Anas kata kana yudahi. Nabi ni biasa, maknanya setiap tahun buat. Ya, Nabi yudahi, ya. Yudahi tu dia punya verb dalam bentuk present tense. Kerana nak tunjuk benda tu continuously. Nabi buat tiap-tiap tahun, ya. Jadi Nabi korban bi kabsyain, bi dengan kabsyain, 2 ekor biri-biri. Ya, kadang-kadang Nabi buat seekor. Kalau Nabi tak ada duit, ya, Nabi limited budget, Nabi buat seekor. Kadang-kadang buat 2 ekor. Kalau Nabi mampu lebih lagi, Nabi buat unta. Ya, Nabi tak pernah buat lembu lah. Ya, sebab lembu ni tak banyak di negara Arab. Bukan tak boleh. Ya, kita di Malaysia banyak lembu, buatlah lembu, tak salah. Tapi Nabi biasa unta ataupun apa ni, biri-biri. Ya, 2 ekor Nabi buat. Akranain, ada sifat dia. Ya, kalau boleh, ya, apa ni, kambing tu akranain, yang bertanduk. Ya, yang bertanduk. Sebab kalau tanduk tu maknanya dah cukup umur lah. Ya, ada juga yang tak bertanduk kan. Ya, tapi kalau ada yang bertanduk, afdal. Sebab Nabi buat. Tapi tak mestilah. Ya. Wa yusammi, ketika Nabi nak sembelih, Nabi sebut bismillah. Bismillah saja. Ar-Rahman Ar-Rahim jangan sebut. Sebab apa jangan sebut? Ya. Pasal apa jangan sebut apa ni? Syirin, pasal apa tak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebut bismillah saja. Sebab apa? Ketika menyembelih. Why? Tuan-tuan. Ya. Sebab nak sembelih tu tak payah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yalah, sebab apa? Reason. Pasal apa Nabi tak sebut Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahim? Sebab perbuatan sembelih tu tak sesuai dengan nama Allah tu. Bukan, yalah, ya, tak sesuai dengan 2 sifat Allah tadi, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sebab bila kita sembelih, apa jadi pada binatang tu? Kan terkorban. Ya, apa jadi pada isteri, apa kambing jantan tu? Ya, anak dia. Ya, jadi kalau kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak sesuai lah dengan event tu. Ya, dengan ibadah tersebut. Ya, jadi jangan tuan-tuan pelik pula kita kata, takkan tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca boleh, makruh hukum dia. Puan Sri, ya, Puan Sri Insun, makruh. Bila makruh tu kita buat tak? Tak, kita tinggal lah. Ya, macam kita baca surah dalam Quran yang tak ada baca bismillah. Surah apa, Kak Nurul? Surah tak baca bismillah. Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ya. Taubah. Tuan-tuan tak nampak sangat kalau tuan-tuan sebut At-Taubah, ya. Surah At-Taubah tu juga dipanggil surah Al-Bara'ah. Ya, At-Taubah mana taubat lah kan. Al-Bara'ah nama lain dia, maknanya berlepas diri. Mana Allah berlepas diri, ya. Kerana apa? Kerana peperangan ni bunuh-membunuh lah. Jadi tak sesuai lah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi baca Quran pun ada yang tak baca bismillah. Tak baca bismillah. Kalau tadi bismillah baca masa sembelih. Ar-Rahman Ar-Rahim dia tak baca. Tapi bila baca surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, surah 9,
Bismillah pun tak baca. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim terus. Kalau dia baca bismillah, potong markah. Ya, kalau dia pertandingan lah, ya, potong markah. Okey, boleh faham ya. Jadi bila kita buat sesuatu kita tak baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Haji Syahri, ya. Bila ibadah mana yang bila kita buat, ya, kita tak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Selain daripada sembelih tadi, bila lagi tak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagi satu contoh. Makan, Ustaz. Baru lagi betul. Apa tak kejap ya? Apa Haji Syahri? Sila. Perlu belajar lagi, Ustaz. Ada sebut, Ustaz ada sebut. Ya. Tuan-tuan kalau ingat balik. Ya, Kak Mai bagi contoh lain. Selain daripada makan. Ya. Ambil wuduk. Masuk toilet, Ustaz. Tak, ni dia ada khusus. Bismillah baca. Ar-Rahman Ar-Rahim tak baca. Ya, bukan ambil wuduk bismillah je, Ustaz. Memanglah ya. Tapi kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim tak ada larangan. Dia pasal tak ada macam tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim tu pasal Nabi tak baca. Nabi baca bismillah saja kan. Ya, tak ada satu ibadat yang kita buat. Ya, bila kita buat aja mula aja kita tak baca Ar-Rahman Ar-Rahim, baca bismillah aja. Kita ganti Ar-Rahman Ar-Rahim tu dengan benda lain. Bismillahi apa? Bila tu? Bila kita buat tu? Tuan-tuan dah lupa dah ya. Keluar rumah. Keluar rumah. Ketika keluar rumah lah. Keluar rumah. Setiap hari keluar rumah. Ya. Setiap hari keluar rumah. Tuan-tuan lupa dah. Ya. Bismillahi. Ar-Rahman Ar-Rahim dah. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, jangan lupa tuan-tuan. Amalan ni tuan-tuan kena, sebab benda-benda ni tuan-tuan semua mendatangkan pahala. Ya, tiba-tiba kita tak buat ikut pada dia punya SOP, sayang. Ya, kadang-kadang kita buat potong markah sebab makruh. Ya, makruh. Jadi macam tu lah. Jadi bila kita sembelih binatang, bismillahi, kejap lagi jumpa, wallahu akbar. Ya, keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, ada macam-macam lagi lah, ya. Nak tawaf, ya, semua tu, ya, sebutan-sebutan tu. Okey, ya. Jadi Nabi, ya, sembelih 2 ekor kambing biri-biri kabsyain, jangan tengok terjemahan, akronain yang bertanduk. Wa yusammi, Nabi sebut bismillah. Yusammi itu biasa bismillah. Jadi makan tu memang memadai bismillah. Kalau sebut Ar-Rahman Ar-Rahim dia tak salah, ya. Tapi sebab Nabi tak tunjuk macam tu, ya. Jadi oleh kerana tu bismillah saja sudah memadai. Tapi nak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim tak salah. Kalau macam korban, ya, sebut bismillah saja. Pasal apa? Sebab bila sebut Ar-Rahman Ar-Rahim makruh. Macam makan tak? Ya, nak sebut Bismillahirrahmanirrahim tak salah. Tapi bismillah sudah memadai seperti mana dalam hadis. Sebab dalam hadis sebut yusammi. Yusammi itu maknanya baca bismillah saja. Ya, tapi kalau nak sambung sebab tak ada larangan bolehlah. Tapi kalau macam korban memang tak boleh. Ya, sebab dia makruh, dimakruhkan. Jadi tak boleh sebut langsung Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia kata apa salahnya? Dia bukan masalah salah. Ya, dia masalah makruh, potong markah. Tak tahu berapa banyak Allah potong. Kita katalah kalau potong mau sikit, siapa kata? Ya, kita tak tahu. Wa yukabbir, dan sebut, ya, wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ada waw. Bismillahi wallahu akbar. Ya, ada waw. Kemudian wa yada'u rijlahu. Nabi letakkan kaki Nabi ala sifahihima. Ya, Nabi letak kaki Nabi itu pada rusuk binatang tadi. Maknanya kambing tu dah direbahkan. Nabi sendal kaki Nabi. Maknanya Nabi sembelih binatang tu seorang-seorang je. Kalau kita kan berdua, bertiga kan. Ya, Nabi seorang-seorang saja. Maknanya boleh. Ya, kalau seorang-seorang boleh. Kalau ada orang tolong pegang pun tak salah. Ya. Wa fil lafzi, dalam lafaz yang lain, zabaha huma. Zabaha, Nabi sembelih huma, kedua-dua kambing biri-biri tadi, biyadihi, dengan tangan baginda sendiri. Jadi yang afdalnya kita sembelih sendirilah. Tapi kalau kita tak berani, tak ada pengalaman, takut, boleh tak wakilkan orang lain? Boleh. Ya, tapi yang afdal sendirilah buat. Wa fil lafzin, dalam lafaz yang lain. Maknanya hadis ni ada banyak. Hadis yang pertama tadi. Kalau tuan-tuan tengok wa fil lafzin tu maknanya dalam riwayat yang lain. Tu maksud dia. Dalam riwayat yang lain. Ya, disebut apa sini? Ya, saminain. Dua-dua tu
kambing yang gemuk. Maknanya lagi besar kambing tu, lagi besar pahala kita. Kerana lagi banyak dagingnya. Ya. Wali Abi Awanah. Dan ada riwayat daripada Abi Awanah. Abi Awanah ni pun ulama hadis juga. Macam Bukhari Muslim juga. Ya, fi sahihi dalam kitab sahihnya. Jadi maknanya kitab sahih ni bukan Al-Bukhari Muslim sajalah. Ada sahih Abi Awanah ada. Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, berlonggok lagi tuan-tuan. Bila kita baca hadis tu kita akan jumpa. Ya. Jadi dah banyak kali jumpa tu Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Tuan-tuan salin lah. Ya, Ibnu Hibban. Jangan tunggu ustaz kata Haji Syahri tolong salin baru tuan-tuan salin. Janganlah. Ya, salin. Tuan-tuan tahu benda tu penting sebab kita akan jumpa berpuluh-puluh kali lagi. Ya, jadi kitab sahih ni Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya itu yang terkenal kan. Ya, nombor 3 tadi sahih siapa Haji Syahri? Sahih siapa? Yang kita baca ni, sahih. Ni baru baca tadi. Sahih siapa? Haji. Tu dalam kitab tu. Tuan-tuan. Tu dalam kitab tu. Sahih siapa tu? Baca. Baris yang ketiga tu. 1, 2, 3. Sahih siapa tu? Kak Mariatun? Saminain. Tak. Kitab sahih tu. Sahih siapa? Tu nama orang tu. Baris ketiga tu. Lepas Abu pada Awanah. Saminain tu. Abu Awanah. Awanah. Abu Awanah. Ya. Fi sahihi. Maknanya Abi Awanah pun nama kitab dia sahih juga. Sahih Abi Awanah ataupun Abu Awanah. Ya. Sahih dia. Ustaz tambah 2 lagi tadi. Siapa perasan Ustaz tambah 2 lagi tadi? Sahih apa lagi 2? Sahih Ibnu siapa dia Ustaz sebut? Siapa dengar tadi? Tuan-tuan semua dengar. Cuma perasan tak perasan aja. Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Ya, double B. Ibnu Hibban. Satu lagi tadi Ibnu Khuzaimah. Ya, tuan-tuan macam itulah tiap-tiap malam bila datang kuliah ya dengan ustaz, tiap-tiap minggu ataupun siang kan, ada maklumat-maklumat tu tuan-tuan salin. Ya, kemudian tengok balik, ulang-ulang balik, lama-lama dapatlah. Ya. Tapi kalau tuan-tuan tak salin tak boleh sebab melainkan tuan-tuan genius lah. Ya, genius tu maknanya 4 flat, every semester 4 flat. Tu mungkinlah. Ya, dia dengar sekali dia ingat. Tapi kalau kita bukan, kita kena salin. Ya, jot down. Tulis ya. Sebab ilmu ni kita dapat dengan mendengar dan kita catat. Bila kita catat tu dia akan tolong kita ya. Kita ulang-ulang balik dapatlah. Jadi ustaz dah sebut 5 kitab sahih. Ya, 5 kitab sahih tadi ya. Sebut balik Abu Syirin daripada 1 sampai 5 kitab sahih tadi. Yang pertama Sahih Al-Bukhari kan. Sebut lagi 4 lagi. Salah tak apa tuan-tuan, try je. Nombor 2 Bukhari, Sahih Muslim, Abi Awanah tadi, lepas tu Ibnu Hibban, lepas tu Ibnu Khuzaimah. Ya, tambah sahih kat depan lah ya. Seperti mana kita sebut Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, tambahlah Sahih Ibnu Hibban. Sahih ya, sebelum Ibnu Hibban tadi Sahih Abi Awanah. Yang ni lah yang baris ketiga tu ya, Wali Abi Awanah. Jadi tuan-tuan highlight kan Abi Awanah tu ya. Highlight kan dengan merah ke biru ke kan, bulatkan pun boleh. Berarti makna dia ulama hadis macam Al-Bukhari juga, tapi level dia rendah sikit lah. Imam Bukhari tak boleh lawan lah kan. Jadi Sahih Abi Awanah. Satu lagi tadi Sahih Ibnu Hibban, double B, Hibban. Yang kelima Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebab kita akan jumpa ya 5 ni dalam Bulughul Maram berlambat-lambat banyak. Jadi kalau tuan-tuan dah faham sekali, nanti tuan-tuan jumpa, tuan-tuan dah tahu dah. Ya, itu cerita dia ya. Okey. Jadi dalam Sahih Abi Awanah disebut Saminain. Tadi yang mula-mula tadi Kak Mariatun, sin kan? Sin min ya, nun ya nun. Saminain. Kalau dengan sin Saminain tu gemuk, 2 yang gemuk. Tapi kalau kita baca dalam Abi Awanah, sa dengan sa, Saminain, maknanya lain. Ya, kalau tadi yang gemuk, yang ini kalau makna yang gemuk tu secara umum ya, bila kita kata kambing tu gemuk, maknanya apanya yang menyebabkan dia gemuk tu? Apa yang menyebabkan dia gemuk? Apa kita panggil ya? Kak Mazidah, apa yang menyebabkan kambing tu gemuk? Yang pertama dia banyak apa? Kak Kelly ya. Banyak lemak lah.
Tak, mula-mula janganlah lemak dulu. Mula-mula apa? Daging lah. Daging. Yalah betul ya. Tapi bukan semua orang faham. Kak Kelly faham tak apa. Ya, tapi Ustaz tanya orang lain tak boleh jawab. Ya. Jadi yang pertama kerana apa? Ya, gemuk tu kerana dagingnya. Ya. Jadi bila disebut saminain kita tak tahu daging banyak ke atau lemak banyak. Tapi dalam Sahih Abi Awanah tu disebut saminain. Jangan tengok terjemahan tuan-tuan, tengok teks Arab. Ya, tuan-tuan jangan pergi bawah tu. Bawah tu boleh baca kat rumah. Ya, tu boleh baca masa lain. Saminain, ya. Saminain tu dia gemuk juga, tapi gemuk kerana berlemak. Beza tu. Ya. Kalau kita kata saminain gemuk saja, mungkin lemak dia banyak, mungkin daging dia banyak, ya. Tapi bila kita saminain, maknanya kemungkinan lemak dia lebih pada daging, tapi masih gemuk juga. Boleh tak? Boleh. Ya, asalkan dia gemuk, sebab boleh dimakan, ya. Lemak tu pun boleh digunakan untuk pelbagai urusan, macam-macam boleh, ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Bil musallas, ya, badal sin, maknanya digunakan sa sebagai ganti kepada sin. Sebab kalau kita eja, tuan-tuan highlight kan, baris ketiga tu ada dua perkataan. Yang pertama dengan sin, saminain, ya. Kemudian hujung sekali baris ketiga tu saminain dengan sa. Ada beza tak? Ada. Saminain, 2 ekor yang gemuk. Saminain dengan sa, 2 ekor yang berlemak. Dua-dua betul. Ya. Jadi dalam lafaz Muslim, ya, ujung bawah baris keempat. Wa fil labzin, ya, wa fil labzi Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, maknanya dalam hadis Imam Muslim, ya, ada sebut bismillahi wallahu akbar. Itulah bacaan dia ketika nak sembelih tu. Jadi kalau kita hadir masa sembelih, tiba-tiba yang menyembelih tu, ya, dia tersebut bismillahirrahmanirrahim, kita kena tegur lah. Kalau ustaz di situ, ustaz akan beritahu, apa ni Haji, ya, bismillahi wallahu akbar. Ya, kadang-kadang dia nak sebut tu, dia terlupa, ya. Kita sebut sebab makruh, dia kata salah ke ustaz? Dia tak salah tapi makruh. Makruh tu makna apa? Dari segi pahala, apa jadi pada pahala tu Kak Mai? Makruh. Bila makruh tu maknanya apa tu? Dosa lah. Tak buat dapat pahala. Makruh dosa pula. Tak, fokus pada makruh saja. Makruh meaning what? Tak buat dapat pahala. Itu panjang sangat. Makruh makna apa? Makruh makna minus point. Tak ada pahala. Minus point. Ya, tuan-tuan kena tahu makruh tu dalam bahasa Arab maknanya dibenci. Dibenci. Ya, benci tau. Allah benci, Nabi benci. Ya, bukan manusia benci, manusia benci kadang-kadang emosi je. Allah tak suka. Pasal mana boleh dikaitkan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan penyembelihan, tak sesuai. Ya, sebab tu dia sebut makruh. Makruh tu makna minus point. Minus point tu minus apa tu? Minus apa tu? Minus point tu point apa? Tuan-tuan. Pahala. Minus pahala, tuan-tuan. Pahala minus. Berapa banyak minus pahala kita tak tahu. Itu kebijaksanaan Allah, ya. Silap-silap separuh hilang, tuan-tuan. Kita tak tahu, ya. Macam kita ambil wuduk kan. Okey, Ustaz bagi contoh lain, ya. Kita ambil wuduk, kita bercakap-cakap. Sambil ambil wuduk berborak dengan orang sebelah, ya. Wuduk sah, ya, tapi tak ada konsentrasi, tak ada. Kita basuh tangan tu kita konsentrate, ya. Kita bersih kan, ya. Kalau kita bercakap, satu dah tak fokus, dua makruh. Berapa banyak pahala dikurangi kita tak tahu. Ya, minus point, minus pahala tu berapa banyak kita tak tahu. Jadi sebab tu jangan buat. Kalau nak bercakap, ya, sebelum ambil wuduk bercakap. Kalau masa ambil wuduk tak payah bercakap. Fokus. Selepas ambil wuduk, ya, kita nak baca doa ambil wuduk pula. Ya, dan lepas tu baru nak bercakap. Nak bercakap, cakaplah. Tapi sepatutnya tak bercakap. Sebab bila ambil wuduk, selepas ambil wuduk, kita nak solat sunat 2 rakaat. Solat sunat wuduk, ya. Jadi siapa yang berwuduk, dia menyempurnakan wuduknya. Ustaz pernah baca hadis ni, mungkin tuan-tuan dah lupa, ya. Siapa yang berwuduk, man tawadda'a, siapa yang wuduk, ya. Wuduknya sempurna, kemudian dia solat 2 rakaat. Daripada wuduk dengan solat 2 rakaat sampai habis, dia tak bercakap-cakap benda lain. Maknanya dia fokus saja. Ya, selesai 2 rakaat tu. Mudah-mudahan Allah ampun dosanya yang telah lalu. Tapi kalau kita bercakap, kita berbual dengan kawan apa semua, baru nak angkat takbir, ya. Takut bimbang tak dapatlah kelebihan tu. Ya, sebab benda tu simple je, within 5 minutes, 6 minutes je. Ambil wuduk siap-siap, jangan bercakap, pedulilah orang, ya. Unless kalau ada benda-benda berlaku. Contoh, ya,
masa kita apa kita panggil ya, masa kita ambil wuduk tu tengok ada kunci kereta ataupun handphone orang ya. Kita nak bagi tahu dia, kita panggil, "Haji, handphone, boleh tak?" Tu tak ada masalah lah sebab ada keperluan. Ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak payah bercakap. Diam je. Ya. Lepas tu kita pun ready, lepas baca doa, cari tempat yang sesuai, angkat takbir. Kalau kita kat rumah, kalau perempuan lagi senang. Ya, angkat takbir, sembahyang 2 rakaat. Ya. Dan mudah-mudahan ya Allah ampun dosa kita yang telah lalu. Tapi bukan dosa besar lah. Dosa besar kena istighfar, kena taubat ya. Ni maknanya dosa kecil dan sederhana. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita ya. Tu peluang untuk diampun dosa hanya dengan ambil wuduk sempurna ya, jangan culas, dan seterusnya apa lagi? Seterusnya sembahyang 2 rakaat wuduk. Kalau kita masuk masjid ya, tak ada masalah. Niat aja solat sunat wuduk, dapat satu masjid sekali. Kita dah cerita panjang dah ya. Ada solat yang dia boleh digabung aja. Niat tahiyatul niat apa ni wuduk, tetapi dia juga sudah termasuk tahiyatul masjid. Tapi kalau kita kat rumah dapat niat wuduk je lah. Kalau di masjid boleh dua-dua. Ya, tu dia punya apa kita panggil ya, kefahaman dia yang kadang-kadang orang tak perasan benda ni. So kita terangkan ya. Okey, bismillahi wallahu akbar. Apa nak tanya sebelum kita pergi terjemahan dia? Apa nak tanya? Tuan-tuan. Banyak benda. Wuduk Ustaz sebut, korban sebut, ya. Sembahyang sunat tahiyatul masjid pun sebut. Ada macam-macam lagi tuan-tuan. Apa nak tanya? Ada apa? Puan Sri Insun ada apa? Ustaz laju sangat kat mana? Nak ulang balik yang mana? Silakan. Kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa tuan-tuan, ya. Tuan-tuan cakap tak ada tak apa. Ya, tapi kalau tuan-tuan diam, Ustaz susahlah, ya. Ada soalan? Sunat wuduk tu macam biasa Ustaz. Wuduk sempurna lah. Macam biasa tapi sempurnakan lah. Tak, ya, betul. 3 kali kan. Ya, tu sempurna tu maknanya. Kalau sekali pun boleh, tapi 3 kali sempurna. Ya, kemudian apa kita panggil, yang sunat-sunat tu semua buat. Yang sunat-sunat tu, ya, maknanya kita basuh tangan dulu, bersihkan, takut ada sisik ikan, takut ada pen punya dakwat apa semua kan, bersihkan dulu. Ya, itu antara sunat wuduk tu. Berkumur-kumur sunat wuduk. Ya, itulah makna sempurna. Sempurna tu Haji Asy'ari maknanya semua rukun buat dan semua sunat-sunat tak tinggal, makruh-makruh semua tinggal. Tak bercakap, tak itu, tak ni, ya. Barulah itulah makna sempurna. Tuan-tuan faham ni? Ustaz ulang balik. Apa makna sempurna? Sempurna makna Haji Asy'ari tanya, wuduk macam biasa. Macam biasa tu macam mana? Ya, jadi macam biasa tu maknanya semua rukun dibuat. Semua sunat-sunat tidak ditinggalkan. Dan semua makruh ditinggalkan. Barulah sempurna. Boleh Haji Asy'ari? Terima kasih Ustaz. Okey, bagi contoh tadi benda makruh yang kena tinggal, apa dia Haji Asy'ari? Cakap. Bercakap, ya. Dan ada banyak lagi lah, ya. Kita fokus bercakap. Ambil wuduk dalam tandas, ya, tak bersihkan dia punya lantai tu, takut terpercik apa ni najis. Ya, kalau kita sure tak ada najis, okeylah. Sebab tu orang tua-tua kita tengok, ya. Masuk kan, cucikan dulu, simbah sekali, siram sekali, ya. Kalau ayah ustaz biasa masuk tandas dia akan bersihkan dulu. Ya, mana siram. Bukanlah mana gosok dengan apa sabun kak, ya. Paling kurang maknanya siram sekali, 2 kali, sudahlah. Ya, supaya kita make sure benda tu bersih. Sebab takut nanti kalau terpercik, ya, jadi kita dah tahu, ya, bahawasanya tak bernajis lah. Sebab kita dah lalukan air, okeylah, ya. Lebih pada tu kita tak mampulah. Ya, itu dia punya cerita. Jangan bercakap. Ya, kemudian apa kita panggil, ya, benda-benda lain lah yang berkaitan dengan dia. Ya, apa sajalah, ya, yang berkaitan dengan benda makruh banyak. Kalau nak senaraikan banyaklah. Ya, dan antara benda makruh ialah meninggalkan sunat. Imam Syafi'i kata, kalau kita tinggalkan sunat wuduk, automatically kita telah melakukan makruh. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Ya. Mana-mana sunat yang kita buat, ya, mana-mana sunat tu kan. Sunat tu macam berkumur-kumur, bersihkan 2, ya. Kemudian kita kata apa tadi, ya. Kita telinga, ya. Ada orang kadang kepala je, telinga tak buat, ya. Telinga tu termasuklah. Ya, kemudian benda-benda lain dia tak buat 3 kali, kadang dia buat 2 kali je, kadang buat sekali je. Ya, sah. Ya, tapi bila tak buat tu sebab dia sunat, 3 kali tu kan sunat.
Bila kita tak buat 3 kali, kita buat sekali je, maka dia jadi makruh. Automatik dia jadi makruh hukum dia. Ya. Sebab tu tuan-tuan kena belajar betul-betul sebab kita semua ni nak berhadapan dengan Allah tuan-tuan. Kita nak mati. Ya. Ustaz bila cakap nak mati ni bukan makna pesimis tak. Ya. Sebab kita kena make sure ibadah kita tu cantik tuan-tuan. Ya. Solid ibadah kita, pahalanya. Ya. Dia mentality A. Mentality A plus tuan-tuan dalam kepala kita. Bukan exam SPM je A+. Ya. Tapi ibadah kita tu. Jadi bila solid dia punya perbuatan amalan tu, ya, nanti jumpa dengan Allah pun Allahu Akbar. Itulah yang akan menolong ibadah kita nanti tuan-tuan. Ya, pahala tu. Sebab kita pahala tak banyak tuan-tuan. Sikit je, ya. Dan kita buat dengan sempurna. Elok. Ya, yang sunat-sunat tu jangan tinggal. Ya, dan yang apa? Yang makruh jangan dibuat. Termasuk ya makruh ialah apabila kita meninggalkan yang sunat. Contoh basuh tangan 3 kali. Tiba kita basuh 2 kali je. Ya, melainkan air tak cukup. Nanti tuan-tuan tanya pula, ustaz kalau air tak cukup, dah air tak cukup, tak mampulah. Ya, buat sekali pun boleh. Tapi kalau air banyak ya, lebih-lebih lagi kalau ambil air apa, kalau kita berwuduk di kolah masjid. Kolah masjid tu sebab kita boleh wuduk dalam tu. Ya. Tangan tu kita basuh, air tu masuk balik dalam tu. Adakah dia dianggap air tu mustakmal? Tak. Kerana jumlah air di kolah tu besar. Dua kolah tu besar tu. Kolah tu. Jadi sebab tu di masjid ada kolah. Ya, yang kita tak masukkan air balik bila berkumur. Berkumur ludah kat luar lah. Ya, takkan meludah ludah balik dalam tu. Ya, kemudian basuh kaki tepi lah. Ya, tak adalah masuk balik air tapi basuh muka. Ya. Kemudian basuh tangan. Semua tu masuk balik air tu dalam kolah, ya, dan tak ada masalah, dia bukan mustakmal, ya. Tapi kalau kolah kat rumah kita tak boleh lah, ya, sebab dia kecil. Kalau kita mandi janabah sebagai contoh, ya, air tu masuk balik dalam kolah, dia jadi mustakmal. Sebab tu kita kena pakai shower, ya, shower. Kalau kat rumah kita, ya, pakai kita panggil, pakai water hose, ya, ada pipe, ya, ada kepala pili tu ada, ya, dan juga ada dia punya getah dia, ya. Jadi senang. Air tu air yang mutlak, ya, bukan mustakmal. Kena jaga tuan-tuan. Sebab ni tak sah. Ya, tuan-tuan ada soalan, silakan. Ada apa? Bagi faham. Ya, cerita korban tapi ustaz sebut juga benda-benda macam wuduk, ya, solat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia saling melengkapi antara satu sama lain. Kak Nurul, ada apa Kak Nurul? Ya Ustaz, tak ada apa. Alhamdulillah okey, faham. Okey, okey, yang lain silakan, ya. Orang lain ni, ya. Apa sister ni, Dazlia. Ya, ada apa? Okey, siapa tak nak tanya? Silakan, boleh. Ustaz, masa sembelih tu kena ada wuduk ke Ustaz? Tak mesti, ya. Tak mesti, tak ada syarat lah. Ya, tapi kalau dia nak wuduk, baguslah. Dia dapatlah pahala wuduk kan. Tapi tak adalah pula sebut afdal berwuduk tak, ya. Yang afdal berwuduk ni kita kata sa'i. Sa'i afdal wuduk. Ya, Kalau tawaf tu memang kena ada wuduk, wajib berwuduk. Tapi kalau sa'i sunat saja. Mana kalau dah terkentut boleh terus boleh. Tak ada masalah, ya. Cuma kita tak selesa lah sebab ibadah kan, ya. Macam korban tak ada pula disebut. Ya. Okey, lain ada apa tuan-tuan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam betul lah. Sorry saya datang lambat Ustaz. Ya. Kalau Ustaz dah explain, nanti saya dengar recording tu, saya nak tanya. Kalau korban tu kan Ustaz, saya rasanya tahun lepas Ustaz ada cerita kalau kita macam kaki, otak dia semua tu Ustaz. Siapa yang boleh ambil tu Ustaz untuk korban tu Ustaz? Orang yang masuk korban tu lah. Maknanya kalau ahli korban tu, ya, kalau kata sembelih kambing kan, orang yang berkorban tu lah, orang yang beli tu ni lah, tu hak dia. Melainkan dia hadiah pada orang lain. Kalau dia hadiah boleh lah. Tapi maksudnya, orang yang paling berhak ialah mereka yang masuk korban tu. Maksudnya kena bahagi juga kaki, otak je. Yang sebab setengah orang, otak tu susah nak ambil kan. So macam I don't know. Sekadar yang mampu kita buat lah. Sekadar yang mampu. Sebab kalau macam sembelih kambing senang sebab seorang yang masuk. Tapi kalau lembu, kaki dia 4 aja. Yang masuk 7. Betul. Nak cari 3 kambing lagi kat mana? Ya. So maknanya kena cakap nanti masa sembelih tu, kena cakap siapa yang nak ke ataupun
I think usually the kaki dia tak bagi kan Ustaz. Dia taruh kat surau tu. Unless kalau kita minta lah. Unless kalau kita minta. Kita kata saya memang nak kaki. Boleh tak? Boleh ya. Boleh je. Ya. Sebab ada orang memang dia nak bahagian kaki. Ada orang dia tak nak ambil daging pun tak apa. Sebab orang yang menyembelih, maknanya orang yang masuk bukan yang menyembelih. Ya. Orang yang masuk korban tu, ya, kadang-kadang dia tak ambil pun. Dia tak ambil daging pun. Ya. Dia nak sikit je. Ya. Dia nak ambil bahagian kaki je. Boleh? Boleh. Oh, tapi maksudnya sekarang ni kan Ustaz, kebanyakan orang tak ada pun kat tempat sembelih tu. So, and then kalau tukang sembelih tu nak tanya, and then let's say lah dia nak dagingnya, bahagian dia tu kan, yang dia nak, excuse me, dia nak, lepas tu orangnya tak ada nak ditanya, tu macam mana tu Ustaz? Orangnya siapa? Orang yang owner of the, macam yang 7 orang tu, macam let's say 2 orang aja yang ada kat situ. Lepas tu orang yang lain tu tak ada kat situ. So nak kena tanya orang tu juga sama ada dia nak kaki, otak macam tu ya? Ke macam mana? Dia benda tu understood je. Kalau orang tu tak datang, maknanya dia akan bagi macam biasalah, daging aje lah. Daging dan bahagian dalam sikit, ya, hati ke limpa ke yang tu bagi, betul. Tapi saya sebab orang tu tak mention tidak memberi tahu, maknanya dia by default aje lah. Sebab dia tak cakap. Orang tu tak cakap kan? Ya, dia pun tak datang. Ya, jadi bila tak cakap, tak datang, kita balik kepada hukum asal lah. Hukum asalnya kita bagi daging dan bahagian dalam. Sudahlah. Unless kalau dia request. Ya, dia request tu masa dia buat bayaran, masa sebelum sembelih tu dia dah cakap dah pada jawatankuasa masjid kan? Sebab dia mesti ada orang yang in charge. Ya, betul. Maknanya personally kita kata saya tak boleh datang majlis tu. Tapi saya personally saya request nak kaki. Yang lain saya tak nak contoh. Boleh tak? Boleh. Dia request, dapatlah. Tapi dia kena minta selepas tu lah. Sebelum tu lah dia kena bagi tahu. Sebab takut nanti pihak masjid tak tahu. Ya, dah lepas habis semua dia kata saya sebenarnya nak. Dia tak cakap. Susah juga tu. Ini administrative matters. Jadi kita selesaikan sebelum penyembelihan. Sepatutnya macam tu. Okay. So maknanya it's not wrong lah kalau kita ambil dia punya otak apa tu semua tu kan Ustaz. Tapi macam tadilah biasanya orang request. Ya, sebab biasanya orang tak ambil. Ya, sebab tu masjid dia akan buat sop kaki, yang 4 kaki tadi tu, dia akan buat sop kaki makan ramai-ramai. Ya, dia akan macam otak lembu apa semua tu dia akan buat gulai ke apa, ya. Tu dia akan makan ramai-ramai. Maknanya sebab tak ada orang request biasanya. Tapi kalau orang request, so dia kena put aside boleh lah. Boleh, maknanya boleh lah request nak minta benda tu lah maksudnya. Tak ada masalah, boleh. Sebab lagipun tak ada orang yang ambil. Ya? Jadi tak ada orang ambil, dia boleh request. Lagipun kaki ada 4. Ya? Cuma kalau 7 orang yang masuk tu nak juga kaki, tu payahlah. Pasal kaki ada 4 je. Ya? Ataupun 7 tu nak bahagian ekor. Kena potong 7 lah. Susah juga tu. Ya? Jadi kadang-kadang benda tu tak praktikal. So macam tu lah. Ya, okey, ada lain silakan. Ada apa? Terima kasih Ustaz. Thank you. Ya, sama. Ya. 782, ya. Ada soalan kan? 782 muka surat. Cerita korban malam ni, ya. Okey, ya. Hadis tadi dah sebut dah. Hadis Sahih Muslim, ya, dan Abi Awanah ataupun Abu Awanah. Hadis ni sahih. Pasal nama kitab dia pun kitab Sahih Muslim. Nama kitabnya pun Sahih Abu Awanah, ya. Okey, kita mari tengok maksudnya. Ni buku yang Darul Nu'man tadi. Pada hari raya korban. Meaning, berapa bulan tu pada hari raya korban? Berapa bulan Zulhijjah raya korban ni? Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sebut 8 pula. Ya, 10. Maknanya the first raya tu. Ya, the first day tu. Sebab raya 1 hari je. Ya, raya haji tu maknanya 1 hari tu saja. Sebab yang hari 11, 12, 13 kita panggil dia hari tasyrik. Hari tasyrik. Hari tasyrik ya adalah hari makan dan minum. Ya, sebab dah sembelih habis dah hari raya korban tu. Sebab tu kita sembelih tu kalau Nabi tu 63 ekor Nabi sembelih on the first day tu. 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, jadi dia sembelih siap-siap ya. Sebab tu kalau tuan-tuan masuk korban di mana-mana, tuan-tuan kena make sure ya. Korban tuan-tuan disembelih pada hari raya pertama. Tapi kalau banyak sangat kadang-kadang tak sempat. Ya, tak sempat nak disembelih. Dan kita tidak sembelih selepas Zuhur.
Tuan-tuan kena ingat. Pasal Ustaz kadang-kadang tengok di Kampuchea, di mana-mana, ya adalah tempat tersebut lah, ya. Tapi Ustaz dah terlepas sebut Kampuchea tadi. Kadang-kadang dia sembelih petang, mana boleh tuan-tuan, makruh. Ya, sebab itu korban ni dalam bahasa Arab dipanggil udhiyah. Udhiyah, ya. Hamzah, dot, ha, ya, tak marbutah. Udhiyah. Hamzah di atas alif, dot tu sod yang ada titik atas tu. Ha, ya, tak marbutah. Udhiyah. Apa makna udhiyah? Binatang korban yang disembelih pada waktu duha. Tu makna udhiyah. Jadi lepas pada zuhur jangan sembelih. Makruh hukum dia, sah tapi makruh. Ya, benda-benda makruh ni banyak orang tak perasan. Ya, sebab dia nak habiskan hari pertama, dia sembelih selepas zuhur. Makruh hukumnya, tak nak. Ya, jadi kalau Ustaz insist, ya, saya punya pada hari pertama, hari raya pertama. Tak nak hari kedua, ketiga, tak nak. Sebab nak dapat pahala sembelih pada hari pertama tu, sebab hari pertama tu afdal yang buatnya sembelih je. Ya, jadi dapat pahala besar. Kalau kita buat pada hari 11, 12, 13, sah. Tetapi tak dapat pahala besar seperti mana hari pertama. Ya, sebab tu tuan-tuan jangan main masuk je. Ya, tuan-tuan kena hadir. Kalau tak hadir pun tuan-tuan make sure. Kalau macam Ustaz, kalau dia buat di tempat lain, kan? Ya, kita buat juga kat luar. Ambil video. Ya, orang tu buat apa ni, WhatsApp video. Dia kata, Ustaz, ni Ustaz punya kambing. Kami sembelih ni. Ya, tengok pun, ya. Even Ustaz sebut, ya. Ustaz dia buat video live. Ustaz yang sebut, Bismillahi wallahu akbar. Ya Allah, terimalah korban aku, ya, korban ahli keluarga aku. Ya, Ustaz sebut. Maknanya apa tuan-tuan, ya? Maknanya kita panggil, ya. Kita sebut walaupun kita tidak berada di tempat tu, sebab Ustaz buat di Malaysia dan kita buat di luar, ya. Jadi bila kita buat di luar tu, macam mana kita nak hadir? Ya. Jadi bila kita tak boleh hadir, apa kita buat? Ya. Kalau macam Ustaz request dia video kan. Ya. Dia video kan. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Tapi afdal buat di tempat kita lah. Ya. Tapi kerana tempat kita dah banyak, ya, boleh tak kita buat di luar? Boleh. Ya. Cuma macam tadilah. Kalau di luar tu within, ya, kita kata within distance yang kita boleh hadir, lagi baguslah. Sebab yang afdal ni kita tengok. Kalau tak boleh, video kan. Ya, video live. Ya, bukan recorded. Ya, live video. Pasal Ustaz nak bergunting lepas tu. Ya, misai dah panjang. Ya, janggut dah panjang. Ya, dah tak selesa dah. Ya, jadi kita nak gugurkan bulu-bulu pada tubuh kita kan. Jadi selepas disembelih binatang tu pada hari yang ke-10, barulah kita boleh bergunting. Kalau tidak, macam mana? Tak boleh. Ya, makruh. Ya, jadi sunat muakkadah, kalau kita boleh pertahankan bulu-bulu pada badan kita sejak 1 Zulhijjah sampailah binatang itu disembelih. Kalau disembelih hari keempat, hari yang ke-13 Zulhijjah, lama lah. Ya. Okey, ada apa soalan? Silakan. Tak ada, ya. Hari korban, baginda menyembelih 2 ekor kambing kibas. Ya, kambing kibas tu maknanya kambing biri-biri. Dia pasal biri-biri ni banyak bulu dia. Ya. Yang jantan. Mana betina boleh tak? Boleh. Ya. Tapi kalau jantan yang bertanduk. Dan ketika menyembelih binatang itu, Nabi membaca Bismillah lalu mengucap takbir. Bismillahi wallahu akbar. Sedangkan cara menyembelih kedua binatang itu, baginda meletakkan kakinya. Nabi sendal aja atas rusuk. Ya. Kambing itu direbahkan. Jadi kalau kita sembelih kambing, direbahkan. Tapi kalau kita sembelih lembu, rebah. Kalau sembelih unta tu jangan direbahkan. Unta tu diberdirikan. Ya, itu ada dalam suratul Hajj cerita, ya. Sembelih unta, ya, tuan-tuan boleh tengok videonya saja, ya. Tengok di YouTube ada sembelih unta berdiri. Ya, bukan kitanya berdiri, ya. Kita memang berdirilah, ya. Unta tu pun berdiri. Kerana lebih mudah untuk dia matilah, ya. Sebab kalau duduk, kalau dibaringkan lambat dia mati. Ya, terseksa dia. Jadi jangan. Kemudian apa lagi, ya? Baginda menyembelih. Hukum menyembelih binatang korban pada hari korban ialah sunnah, ya, muakkadah, ya, tambah sunat yang sangat dituntut. Binatang korban berupa 2 ekor kambing jantan. Ini yang Nabi buat. Boleh tak dengan lembu dan juga unta? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang sempurna tu seekor lah. Kalau lembu seekor kita, ya. Kalau unta seekor kita. Kalau tak boleh, kambing seekor. Kalau mampu 2 ekor, 2 ekor. Ya, contoh kita kata, ya.
Dia nak sembelih, tapi kalau nak sembelih lembu, besar sangat harga dia. Ya, tapi dia kata saya boleh sembelih kambing, tapi saya ada duit lebih Ustaz. Macam mana? Boleh 2 ekor kambing, boleh 3 ekor kambing pun boleh. Ya, malah kalau suami dah buat. Ya, jadi apa ni, bila kita dah apa kita panggil, ya, bila kita dah sembelih tu, ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia punya apa kita panggil, ya, suami dah selesai, mana isteri tak perlulah, tapi Fatimah pernah, ya, ketika Saidina Ali ketika Saidina Ali sembelih, ya, Fatimah pun ada duit. Jadi bila Fatimah ada duit, Fatimah pun nak buat. Nabi benarkan, boleh. Tapi kalau suami dah buat, okeylah. Kecuali suami kita dah meninggal, ya, kita ketua keluarga. So kita nak buat, ya, on behalf of suami kita lah, sebab suami dah meninggal, ya, suami tak bertanggungjawab dah. So kita lah, ya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ketua keluarga saja. Tapi kalau anak-anak yang dah kahwin, yang dah bekerja apa semua duduk duduk di rumah kita, tapi dia ada duit sendiri, dia keluarkan duit sendiri lah, ya, masing-masing lah. Pasal dia ada kemampuan, melainkan anak yang di bawah jagaan kita, anak yang masih belajar, ya, tu masih belajar, dia tak adalah tanggungjawab nak korban, kita lah tolong korban untuk dia. Tapi seekor ni cukup tak? Cukup. Ni kita nak baca hadis pada hadis yang ke-1373, ya, tu cerita dia, ya. Okey tuan-tuan, ya, ada apa yang boleh Ustaz bantu setakat ni? Ada, tak ada? Ustaz, ada beza tak kalau kita buat korban on first day and on fourth day? Memang ada lah, Ustaz dah sebut tadi. Siapa boleh sebut balik? Kak Kelly, ya. Perasan tak Ustaz sebut tadi? Apa beza? Ustaz insist tadi apa tadi? Ustaz insist on sembelih pada, tadi Ustaz sebut cerita Kampuchea lah. First day, before afternoon. Yalah, apa bezanya first day dengan fourth day tadi pertanyaan tadi? Lebih afdal lah. Lebih afdal. Yalah, sebab fourth day tu dah masuk hari apa tu? Tak dapat pahala besar. First day tu, second and third day tu is hari tasyrik, iaitu hari untuk makan dan minum. So first day is actually untuk hari persembelihan. Betul. Ya, itulah cerita ni. Jadi rugilah. Kita keluarkan, ya, macam kambing kan, ya, kambing Ustaz bayar RM1,200 contoh, ya, nak besar lagi RM1,400, ya, tiba-tiba harga RM1,400 tu Ustaz suruh dia sembelih hari pertama, dia sembelih hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Oh, ya, memang Ustaz dah bagi tahu dia, ya, dia pun tak bagi tahu kita, dia diam-diam aja, ya. Jadi kita datang tunggu, dia tak keluarkan kambing kita, ya. Sampai ke dekat Az-Zuhur, kita tanya, dia kata, oh sorry Ustaz, kita buat Ustaz punya besok. Ya, memang tahun depan tak buat dah kat situ, ya, sebab kita dah bagi tahu dah. Ya, dia kata apa beza Ustaz, sama aja kita buat. Tak boleh, mana boleh, maknanya orang tu meniaga je, ya, they are doing business only, ya. Kita tak nak business saja, kita nak pahala tu besar tuan-tuan, ya, pada hari pertama. Sebab that's why hari pertama tu 10 hari bulan dia panggil Yaumun Nahar. Tuan-tuan tahu tak hari Nahar? Hari Nahar tu hari sembelih. Hari yang ke-11, 12, 13 dia tak panggil dah Yaumun Nahar, dia panggil dia panggil Ayyamut Tasyrik. Tasyrik tu makna apa tuan-tuan? Tasyrik tu asalnya maknanya, tasyrik tu maknanya menjemur daging. Tasyrik tu maknanya kita jemur daging, sebab orang dulu tak ada peti sejuk. Sebab tu sejarah dia, sirah dia tuan-tuan. Pasal kebanyakan kita sebab kita tak tahu cerita. Ustaz pun sama macam tuan-tuan dulu, sebab tak tahu. Tapi bila kita dah belajar, kita tahulah. Oh, rupanya Nabi dan para sahabat bila dah sembelih tu, ya, sebab tak ada apa kita panggil, tak ada peti sejuk kan, ya, tak ada freezer, dia slice kan, ya, apa ni daging tu, kemudian dijemur di Mina tu. Sebab tu Mina tu Bukit Batu. Cuba tuan-tuan tengok Mina tu, ya, Bukit Batu. Jadi dia sidai, ya, dikeringkan. Jadi bila benda tu dikeringkan, jadi dia boleh makan lama lah, ya. Itu yang boleh simpan tu sebab dia keringkan, ya, dikeringkan. Macam kita sekarang, kita tak perlu buat macam tu sebab kita boleh simpan, ya. Jadi boleh dikeringkan, boleh tak makan lebih daripada 3 hari, boleh, ya, tak ada masalah lah kalau ada keperluan, ya. Macam sekarang dia tin kan, ya, dia buat, ya, dia tin kan, dan kemudian dia hantar ke tempat-tempat yang jauh, boleh tak? Boleh, tak ada masalah, ya. Teknologi membantu kita, ya. Tapi kalau dulu tak ada teknologi tu, sebab tu dia panggil tasyrik. Apa makna tasyrik? Mengeringkan. Apa yang dikeringkan?
daging sembelihan ya yang dibuat pada hari pertama. Ya, dan hari tasyrik tu hari kita makan dan minum, betul lah macam Kak Suhati sebut tadi. Hari tu memang hari makan dan hari minum. Sebab tu tak boleh puasa. Mana boleh puasa hari 11, 12, 13 tak boleh. Walaupun 13 tu hari putih. Ya, hari putih kan? Hari putih patutnya kita puasa sunat hari putih. Tak boleh puasa. Hari tu haram berpuasa. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ada apa? Ya, Silakan. Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Ya. Ya, kalau macam saya lah, saya buat korban saya dekat Damansara ni. Suami saya ingat saya dah buat kat kampung, macam kampung dia. Kesian sana orang miskin banyak. Kita di sini pun kita bagi-bagi, bukanlah ni dia bagi kat rumah anak yatim lah, apalah. Tapi di kampung tu kita kesian juga. Suami saya buat kat sana. Macam mana Ustaz tu? Tapi tak tengok lah jauh macam sama Ustaz tadi lah. Ustaz bagi contoh tadi. Okey, tak tahu hari apa dia buat. Kita tahulah, kita bagi serah aja kat ni wakil kat sana. Boleh telefon, boleh cakap. Kan boleh telefon orang tu kan. Dah kampung sendiri. Puan Sri kata tadi kampung sendiri, jadi kita boleh telefon lah. Kalau Ustaz memang insist. Ya, saya boleh masuk tapi dengan syarat kambing saya ataupun lembu saya disembelih pada hari pertama tu, hari raya. Dia kata okey Ustaz, kita faham. Ya, jadi okey lah ya, kita boleh bagi kita boleh minta, kita boleh request. Jadi jangan sembelih hari lain, sebab selagi tak disembelih kambing kita ataupun lembu kita di kampung tu, selama tu kita makruh bercukur semua ni ya, gunting-gunting ni tak boleh. Ya, betul. Jadi tak kalau payah kita hadir, macam mana kita nak hadir, tak boleh tak hadir, kita tak payah witness dia punya penyembelihan tu ya. Ustaz buat Kampuchea. Ustaz buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz buat apa tadi? Apa Ustaz buat? Live video. Sekarang ni teknologi semua apa? Puan Sri. Budak-budak kampung lagi handal. Ya, tapi tak tahulah. Nanti saya nak telefon. Dia boleh buat. Dia boleh. Alah, benda tu simple aja. Ya, simple aja. Apa dia buat first day Ustaz? Bukan tak banyak ekor lembu pun. Tak banyak kan. Kampung ni tak macam kita di Kuala Lumpur ni berapa puluh tapi ekor. tak tentu juga. Sebab orang luar hantar ke kampung-kampung ni ya, banyak ekor. Ya, macam sebab Ustaz ni ada mak tahfiz kan. Ada banyak, ada beberapa mak tahfiz. Mak tahfiz tu kalau kita tengok jumlah dia banyak ekor juga. Ada 15 ekor, ada 17 ekor ada ya. Dan sebahagiannya dia tak sempat buat hari pertama. Jangan ya. Kita ingatkan kita punya dari sembelih, kita pun dah bergunting, kita dah cukur, buang bulu pada tubuh apa semua. Sedangkan kambing atau lembu kita belum disembelih. Sayanglah, makruh lah. Ya. Jadi kena make sure. Ya, kita kena make sure. Kena call dan minta. Ya, request kita punya disembelih pada hari pertama. Ya, terima kasih. Ya, sama. Okey, kita baca hadis dia ya. 1373. Ini very important lah tuan-tuan. Baru tuan-tuan tahu nanti ya. Dia punya cerita dia. Betapa kita kena hadir di tempat tu. Kalau boleh. Kalau tak boleh, video kan. Ya. Walahu min hadis Aisyah. Jadi ada cerita ya. Hadis 1373. Jadi hadis Imam Muslim juga ya. Hadis ni daripada Aisyah. Jadi Aisyah cerita masa Aisyah dengan Nabi lah. Masa ni Nabi hidup lagi. Aisyah kata amara bika besyin akron. Nabi perintah someone ya daripada sahabat tu tolong bawa seekor kambing yang bertanduk, kambing jantan bertanduk lah. Maknanya tahun tu Nabi hanya mampu seekor je. Yang kita baca hadis 1372 tadi, 2 kan? 2 ekor. Ya, tapi yang ni seekor. Nabi mampu seekor lah. Ya. Kemudian ya ta'u fi sawadin. Dia punya apa kita panggil binatang tadi tu, kambing tu kebetulan dekat kaki dia ada tumpuk hitam. Ya, wa yabruku fi sawadin. Dia punya badan kat perut dia pun ada tumpuk. Kebetulan ni tak payahlah cari yang tumpuk hitam. Kebetulan ada tumpuk hitam. Ya, wa yanzuru fi sawadin ya. Dan dekat sekitar mata dia pun ada juga tumpuk hitam tu. Ya, fa'utiya bihi. Maka bila Nabi dah suruh, sahabat Nabi tak sebut siapa nama dia ya. Mungkin Ali lah, kemungkinan Sayyidina Ali. Biasanya Ali lah. Ali pergi ambil, Ali bawa ke Nabi. Bila dah sampai ke Nabi, Nabi pun nak sembelih ya. Maka
Faqala laha ya Aisyah halummi al-mudyah. Nabi pun bila Nabi tengok apa ni pisau yang nak menyembelih tu, pisau tu tumpul. Aisyah, Nabi pun kata pada Aisyah ya, tak mula-mula minta dulu apa kita panggil ya, minta dia punya sikin tadi ya, sikin atau mudyah tu maknanya pisau tu. Bila sampai ya, kemudian Nabi pun kata pada Aisyah ishhadiha ya, asah, tolong asah, sebab Nabi tengok tumpul. Bila Nabi tengok tumpul, Nabi suruh Aisyah asah. Maknanya Aisyah pun ada kat tempat tu. Ya, walaupun suami kita yang masuk korban, tapi kalau boleh kita datanglah. Melainkan kita memang takut darah lah. Ya, takut nanti kita datang kita pula pingsan. Ya, tak kan? Jadi kalau tak apalah. Ya. Jadi Aisyah yang tolong asah. Fa'alat. Maka Aisyah pun apa? Ya, dia pun buat apa yang Nabi suruh. Ya, maknanya dia yang tolong asahkan pisau tadi. Summa akhazaha. Kemudian Nabi pun ambil balik pisau tadi daripada tangan Aisyah. Wa akhazahu ya, dan Nabi pun ambil apa ni kambing tadi. Ya, kemudian ya Nabi pun fadja'ahu ya. Maka Nabi pun baringkan kambing tadi yang seekor tu, summa zabahu, kan Nabi pun sembelih. Ya, tapi Nabi sebut apa? Nabi sebut bismillahi. Nabi sebut bismillah. Tapi kali ini Nabi sebut dengan lafaz Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya, kalau kita tak boleh bahasa Arab, cakap Melayu tak apa. Ya, bismillahi wallahu akbar. Ya Allah, terimalah korban Muhammad. Ni Nabi lah sebut. Ya, wa ali Muhammad, dan terimalah korban keluargaku. Nabi isteri 9. Ya, yang masih hidup kan 2 dah meninggal. Khadijah dah meninggal. Seorang lagi, siapa isteri Nabi yang meninggal, tuan-tuan? Yang meninggal masa Nabi hidup ada 2 kan? Satu Khadijah lah, kita tahu. Seorang lagi isteri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Siapa nama dia? Siapa tahu? Ramlah. Ya, Kak Suarti. Ramlah ke Ustaz? Ya? Zainab, Ustaz. Zainab. Zainab binti Khuzaimah. Ya, kita pun ada sebut Khuzaimah tadi kan, ya. Zainab binti Khuzaimah. Jadi mana kalau tuan-tuan hafal nama isteri Nabi kan, nama anak perempuan Nabi, nama sahabat yang, jadi kita akan jumpa banyak kali tuan-tuan. Tak rugi tuan-tuan menghafal ya nama-nama orang yang sudah dijamin syurga ni. Ya, mudah-mudahan besok kita di akhirat pun dapat dikumpulkan bersama mereka. Pasal kita dah biasa baca cerita dia, baca hadis yang riwayat kan, ya. Jadi ni orang-orang yang dijamin syurga tuan-tuan. Ya, kita dengan orang lain belum tahu, ya. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni, isteri-isteri Nabi, 10 yang dijamin syurga, ya, anak Nabi. Jadi mereka yang meriwayatkan hadis ni semua calon-calon syurga semua tuan-tuan. Sebahagian sudah dijamin. Ya, kita pula belajar tentang mereka. Ingat, hafal nama mereka. Mudah-mudahan semua itu menjadi sebab ya untuk kita dipermudahkan masuk syurga tuan-tuan. Ya, pasal kita belajar tentang ya, orang beriman. Ya, kita belajar tentang orang beriman. Kalau kita boleh baca tentang tokoh-tokoh bisnes kan, tokoh-tokoh dalam masyarakat, why not kita baca tentang sahabat-sahabat. Antara cara bacanya melalui hadis lah. Ya. Okey, balik pada cerita tadi. Apa Nabi sebut? Bismillah ataupun cambung bismillahi wallahu akbar boleh. Allahumma, wahai Allah, taqabbal, terimalah min Muhammadin. Mana terimalah korban daripada Muhammad. Ya, sebab Nabi punya. Ya, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Isteri Nabi je 9 yang masih hidup. Ya, anak-anak Nabi lagi. Ya, kemudian anak tiri Nabi, anak angkat Nabi, semua tu bawah jagaan Nabi. Nabi 9 ekor je. Pasal apa Nabi 9 ekor? Itu je yang mampu. Ya, tapi kalau Nabi mampu unta pada tahun tu, Nabi buat unta lah. Ya, tapi sebab kemampuan Nabi pada waktu itu hanyalah seekor kambing. Seekor kambing je lah. Ya. Yang menarik lagi, Nabi tambah lagi, wa min ummati Muhammad, dan daripada umat Muhammad sekali. Ya, tapi Nabi lah, kita tak boleh lah. Ya, kita hanya sebut, ya Allah, terimalah korban aku dan korban ahli keluargaku. Korbanku dan korban ahli keluargaku. Ya, maknanya apa tuan-tuan? Yang diperintah, yang disunatkan untuk korban ni siapa sebenarnya tuan-tuan? Siapa dia? Siapa Kak Suarti? Ketua keluarga. Ketua keluarga tuan-tuan. Ya, ketua keluarga. Dan cover tak anak-anak di bawah jagaan dia? Tapi kalau anak yang dah kerja, anak yang dah ada pendapatan sendiri, dah ada keluarga, kebetulan dia duduk sekali dengan kita. Dia kena buat sendirilah. Ya, dia kena buat sendiri sebab dia ada kemampuan. Ya, dia masuk, dia ada duit, ada kerjaya.
Ya, kalau banding dengan pencin kita, dia punya pendapatan lagi besar. Ya, adakah dia termasuk bawah kita? Ya, dia tak termasuk bawah kita, tuan-tuan. Ya, pasal apa? Sebab dia ada kemampuan. Jadi orang yang mampu, tuan-tuan, ketua keluarga lah. Ya, ketua keluarga. Ya, jadi ketua keluarga, maknanya kalau anak kita dah kahwin, anak kita tu lah, ya, sebagai ketua keluarga. Kalau dia lelaki, dia lah yang bertanggungjawab. Kalau dia perempuan, suami dia lah. Macam itulah jawapan dia. Ya, so maknanya apa kita panggil, ya, ustaz buat seko, ya, tapi kalau isteri, ya, dan anak-anak yang belum bekerja, ya, yang masih belajar, tu masuk bawah suami tadi, ataupun masuk bawah isteri, kata suami dah meninggal, ya. Tapi kalau anak-anak tu dah ada keluarga sendiri, anak-anak tu kena buat sendirilah, ya. Jadi masuk walaupun satu bahagian, tak apa, tuan-tuan, cukuplah, ya. Jadi Ustaz, sebab apa? belum, Sebab Nabi buat tiap-tiap tahun, ya. anak belum kahwin Ustaz. Duduk dengan kita. Ada ustaz tambah tak benda tadi? Ustaz tambah ada satu. Anak duduk dengan kita, tapi dia gaji besar lagi pada gaji kita. Ya, maknanya apa, tuan-tuan? Dia ada gaji, ya. Dia bukan tanggungjawab kita, cuma dia duduk rumah kita. Ya, itulah cerita dia. Jadi macam mana, tuan-tuan? Dia kena buat. Ya, dia kena buat. Ya, sebab dia ada kemampuan. Ya, dia ada kemampuan. Dia top up, boleh tak? Macam tadi Fatimah, kan? Fatimah sepatutnya tak perlu buat. Yang buat siapa? Sayyidina Ali. Tapi ada tahun yang Fatimah buat. Ini dalam Bulughul Maram ni ada cerita. Ya, tuan-tuan boleh baca sendirilah, sebab Ustaz nak baca semua hadis tak mampu, tuan-tuan, malam ni, ya. Kita baca 1-2 hadis, nanti kalau ada peluang baca 1-2 hadis lagi. Dan kita dah baca sebelum ni pun, ya. Cuma sebagai ulang kaji. Jadi Fatimah nak buat juga. Ya, boleh tak? Boleh. Tapi Fatimah tak wajib buat. Tak sunat muakkad asalnya sebab suami dia. Tapi dia ada duit. Kebetulan dia ada duit tahun tu. Ya, dan dia nak buat. Nabi benarkan. Cuma Nabi tanya dia, Fatimah dah pergi tengok tak kambing, ya, ataupun binatang yang nak dikorbankan? Fatimah kata belum. Nabi suruh dia tengok. Ya, sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab kita nak persembahkan kepada Allah, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tak boleh datang ke tempat tersebut, kita buat di Somalia ke, kita buat di Palestin, kan? Ambillah gambar dia, ya. Minta orang yang kita jadi wakil kita tu untuk arrangekan untuk kita. Ya, tu cerita dia. Tak ada masalah zaman teknologi ni, tuan-tuan. Okey, ya, ada apa? Silakan. Ada apa? Ustaz, saya nak tanya. Ya, silakan. Tadi macam Ustaz cakap tadi kan, yang pasal Fatimah tu. Macam saya kalau korban suami saya masuk bahagian sekali, kita satu keluarga lah. Kalau saya sekarang ni ada sikit rezeki, saya nak masuk. Tapi untuk mak ada lagi, dia tak mampu kan. Lepas tu saya nak buat 2 nama lah, mak dengan abah. Tapi abah tu dah meninggal. Jadi saya ada macam ada kata boleh, ada kata tak boleh. Macam pandangan Ustaz untuk orang meninggal ni, kita boleh buat korban untuk orang meninggal tak? Dia ada hadis juga dalam Bulughul Maram ni, ya. Mungkin Shirin pun dah baca ni, tapi mungkin tak ingat, ya. Ini bukan pandangan Ustaz, ya. Ini yang Nabi buat. Kalau ayah atau mak kita atau datuk nenek kita sebelum dia meninggal, dia ada wasiat, dia tinggal duit, dia wasiat, ya, kita buat. Tapi kalau dia tak pernah wasiat, tak, ya. Jadi Nabi sebut pada Sayyidina Ali, Janganlah tidur. Macam mana? Suara siapa tu? Ya. Jadi macam tadilah, tuan-tuan, ya. Dia punya ceritanya kalau dia wasiat, ya, Nabi bagi tahu Ali, esok-esok, ya, kalau kamu nak korban, kamu ada lebih duit, maka korbanlah untuk aku. Nabi sebut. Mana Nabi wasiat tak? Nabi wasiat. Nabi kalau wasiat, kena buat lah. Kalau kita mampu, ya. Tapi kalau dia tak wasiat, tak perlu. Sebab korban hanya untuk orang hidup saja. Korban untuk orang hidup. Dan orang yang telah meninggal, tetapi telah memberikan wasiat. Dia pesan kat kita. Ya, kita pula mampu. Ya, maka bolehlah. Ya. Tapi kalau tak pesan, tak payahlah. Kita nak bagi pahala kat mak ayah kita dengan cara lain, macam-macam. Ya, bukan korban saja, korban, ya, apa kita panggil, makan sekali je. Ya, tapi kalau kita belikan kipas angin ke, ya, belikan air conditioner dan sebagainya, itu bertahun-tahun boleh pakai. Lagi besar pahala. Ya, duit yang jumlah yang sama. Ya, sebab Ustaz tahu ramai orang dia nak bagi pahala pada mak ayah, ya. Macam tadilah. Kalau korban, ya, RM700 contoh. RM700 tu boleh beli berapa kipas tu?
ya, bagi kat masjid, surau, kampung, mahat tahfiz semua sebagainya, oh lagi besar pahala. Kerana benda tu berterusan mana. Ya. So macam itulah ya. Okey, ada lain silakan. Tuan-tuan ada apa? Ya, ada, tak ada? Kalau tak ada kita sambung lagi ya. Jadi baca terjemahan tu ya, muka surat 783. Ketika Nabi berkorban ya untuk hari raya korban, baginda menyembelih kambing jantan yang bertanduk. Sebelum kambing itu disembelih, pisau yang akan digunakan ya, kebetulan dia tumpul, diasah sehingga tajam ya oleh Aisyah. Ya, Aisyah yang maknanya Aisyah ada juga kat situ pada saat binatang, sebab Aisyah diwakil, dia suami dah buat ya, Rasulullah dah buat ya, Aisyah tak perlu buat lah ya, tapi dia datang, dia tengok ya. Macam kita lah, suami kita masuk korban, kita datang bersama dengan dia, ataupun suami kita mungkin tak sihat, kita wakilkan dia boleh ya. Tapi adalah keluarga yang pergi tengok kan. Kalau kita boleh pergi lagi baguslah, sebab dapat pahala semua tu tuan-tuan ya. Kemudian Nabi ucap bismillah ya. Kemudian wahai Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Kita tak payahlah umat Muhammad tu, kita dan keluarga saja. Dengan demikian seseorang yang berniat untuk berkorban pada raya, maka dia boleh melakukan dengan niat untuk diri, keluarga ya, dan orang lain yang ia maksudkan. Maknanya kalau orang tu di bawah ya, tanggungjawab dia. Sebab macam kita kata anak angkat ya, anak angkat dia ya. Jadi anak angkat tu asalnya bukan keluarga lah, tapi dia nak masukkan juga anak angkat, sebab anak angkat tu belum bekerja ya, di bawah jagaan dia, masih sekolah ke, masih dekat universiti ke, boleh tak? Boleh. Kerana itu seekor binatang korban tidak hanya untuk satu orang, tetapi boleh untuk satu jumlah yang tidak terbatas. Pasal Nabi isteri 9. Anak dengan anak tiri, dengan anak sendiri, dengan ramai. Boleh tak? Boleh. Ya, kalau itulah kemampuan kita. Sebab tu tuan-tuan, korban ni memang all out, betul-betul buat. Tiap-tiap tahun buat. Ya, walaupun satu bahagian. Dah kita rasa kita boleh satu bahagian je, tapi kalau boleh lebih, janganlah buat satu bahagian, buatlah lebih. Ya, macam itulah cerita ni. Okey, ada soalan? Yang ni yang kita selalu salah faham tuan-tuan ya. Jadi kita letak nama ya, contoh kan, tahun ni ustaz saya buat untuk 7 orang, saya seorang, 6 lagi anak isteri dan anak saya ya. Tapi anak dia ada 12. Anak-anak yang lain ya, seolah-olah macam tak cover. Tak. Semua anak tu cover tuan-tuan, walaupun tak sebut nama. Sebab cuba tengok Nabi ada sebut tak? Ya Allah, terimalah korban aku, korban Aisyah, korban Maimunah, korban Hafsah, ya, korban anak korban Ummu Salamah dan anak-anak dia sebut Umar, ya, Salamah, semua sebut. Oh, banyak, panjang tuan-tuan. Ya, cuba tengok Nabi, simple je tuan-tuan. Ya, simple kan Nabi, cuba tengok ya. Kak Suhati kan, cuba tengok yang Nabi sebut. Kan mudah. Ya, betul, jadi Ustaz. Ya. Betul Ustaz. I think we also macam 3 tahun lepas baru kita dengar ni kan. So kita pun dah stop lah buat macam tu. Dulu memang buat macam tu Ustaz. Buat penama-penama macam tu. Pasal kita tak tahu ya. Lepas tu orang yang nak baca tu kesian kadang-kadang. Nama panjang. Ya, jadi kalau kita masuk ya, cukup kita kata nama kita sudahlah. Ya, nama kita siapa? Ya, nama dia Muhammad. Ya, ataupun nama dia Mustafa. Ya Allah, terimalah korban Mustafa dan ahli keluarganya. Sudah, senang. Ya, ahli keluarganya maknanya semua yang berada di bawah dia. Melainkan ada orang lain yang bukan di bawah dia. Itu kena sebutlah. Ya, contoh kita kata Mustafa, ya, dan tadi Mustafa, Majid, ya, kemudian Murad, ya, adik-beradik dia. Adik-beradik dia bukan bawa tanggungjawab dia. Kecuali mak dan ayah dia yang masih hidup, ya, macam tadi Shirin sebut, ya, yang tak ada pendapatan tetap ya, sebab dah pencen ke ataupun tak ada pencen sebagainya, so masuklah, dia termasuk ya. Jadi maknanya dia boleh dimasukkan ya, sebab kalau macam ustaz ya, mak ayah tak bekerja, kita kata tak ada pencen, tak ada apa ya, so masuklah bawah tanggungjawab kita. Tapi kalau anak-anak ya, bagi duit bulanan pada mak ayah dan dia simpan dan dia nak korban sendiri, boleh ya, sebab dia pun nak dapat pahala. Ya, nak dapat pahala tu sebab dia ketua keluarga juga. Tapi kemampuan dia setakat satu bahagian. Boleh. Macam tu lah. Tapi kalau dia tak mampu, dia masuk bawah anak tadi. Ya, anak lelaki atau anak lelaki lah patutnya. Ya, anak lelaki lah biasanya. Tapi kalau katalah ya, tak ada anak lelaki, anak perempuan semua.
Anak perempuan tu anak perempuan sulung. Ya. Jadi dia pula ada kemampuan. Dia nak masuk korban. Boleh tak dia masukkan mak ayah dia sekali? Boleh. Tak ada masalah lah. Boleh. Okey tuan-tuan. Ya. Jadi kita baca satu lagi hadis sebelum kita tamat. Ya. Hadis 1374. An Abi Hurairah. Kali ini Abi Hurairah pula. Tadi mula kita dengar Anas bin Malik. Ya, kemudian kita ada cerita daripada siapa? Daripada Aisyah tadi yang asahkan pisau tadi kan. Ini cerita Abu Hurairah pula. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun," Nabi kata. Tengok dia punya teks Arab dia tuan-tuan, 783 tu. Jangan tengok terjemahan dulu. Ustaz terjemahkan ya, word by word. Man kana, sesiapa yang lahu sa'atun, sesiapa yang ada keluasan rezeki. Ya, keluasan rezeki maknanya mampu. Ya, dia mampu. Walam yudahi, tetapi dia tidak berkorban. Ya, fala yakrobanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat solat hari raya kami. Ya, maknanya kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, macam malulah. Ya, ada duit tapi tak korban walaupun satu bahagian. Ya, sebab apa? Ya, sebab nak bagi tahu tuntutan dia. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, ya, semua. Sebab tu kita tengok dalam mazhab Hanafi tuan-tuan, dia tak sembelih di masjid surau, sembelih kat rumah aja. Ya, pergi negara Arab yang mazhab Hanafi. Ya, sebab mazhab Hanafi sembelih tu wajib. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i sunat muakkadah. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan pergi Pantai Timur lagi, ya, rumah sana buat, rumah sini, rumah sebelah, rumah banyak buat. Dia tak buat masjid surau pun. Tempat kita kan biasa masjid surau kan. Memang banyaklah 30 ekor, ya. Kalau Kelantan Terengganu biasa je tuan-tuan, 30 ekor satu kampung tu, tak tahu berapa puluh ekor. Ya, jadi maknanya orang sana pun buat makan, orang sini pun buat makan, ya, kita hadir kita macam tu. Ya. Kerana Nabi kata kalau dia ada duit, ada kemampuan tapi tidak berkorban, ya, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami, solat hari raya. Seolah-olah macam Nabi kata tak payahlah. Bukan kata dia tak boleh pergi, kalau pergi sah sembahyang, tapi macam halu lah. Ya, riwayat daripada Imam Ahmad wa Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, ini ulama-ulama lain pula, ya. Wa apa kita panggil, ya. Kemudian dirajihkan, ya, diperkuatkan, ya, oleh siapa kita panggil, ya, oleh imam-imam lain, ya. Jadi ceritanya maksudnya seseorang muslim yang kaya, yang ada duit, ada kemampuan, tetapi pada hari korban tidak mahu menyembelih binatang. Ya, maka Rasulullah melarang orang itu untuk hadir. Jadi penterjemah ni ambil pendekatannya lagi ketat. Ya, dia kata dilarang pergi. Ya, kalau kita tak ambil lah pendapat mengatakan dilarang. Ya, mana tidak dilarang tapi macam tadilah, malulah tuan-tuan. Ya, pergi semayang tapi tak korban, tunggu je daging orang hantar. Sedangkan dia mampu. Ya, bukan kata nak bagi kat orang, ya, dia menunggu pula untuk apa kita panggil bahagian hadiah tu, ya. Hadis ini semua daripada Abu Hurairah, ada ceritalah, ya, ada perbincangan, ya. Tapi macam tadilah, ya, menurut kaedah ahli kita panggil, ya, ahli fiqh, ya, ataupun ahli usul fiqh, ya, pendapat atau pendapat seseorang sahabat tidak menjadi ketentuan yang mengikat syariat Islam. Nasib baik tuan-tuan, ya. Ini pendapat, ya, kita kata ada yang sebut ini pendapat Abu Hurairah saja, ya. Tapi macam tadilah, walaupun, ya, para sahabat ni, sebab para sahabat ni dia observe apa yang Nabi buat. Sebab tiap-tiap tahun Nabi buat. Ya, tahun 1, tahun 2, 10 tahun duduk di Madinah tadi kan. Tiap-tiap tahun Nabi buat. Without fail, ya. Sebab tu bila Nabi buat, dia pun apa kita panggil, ya, dia pun buat. Dia pun cakap macam tu kerana dia melihat, dia observe apa yang Nabi buat. Ya, itu selesailah tuan-tuan. Ya, yang boleh kita sebut pada. Ya. Ustaz, kita boleh hutang ke Ustaz kalau nak buat korban? Tak dituntut lah, sebab yang mampu, yang tak mampu tak payahlah, ya. Pasal apa kita berhutang kan? Sebab macam haji juga lah. Ya, haji juga. Jadi kalau tak mampu tak payah. Haji is a lot lah kan. Macam lembu ke kambing ni, dia tak adalah as much as haji. Let's say lah, for example lah kan Ustaz, macam dia, okey, sebenarnya kita patut bertabung lah daripada awal. So kita put sikit sepatutnya kan. That's how it should be. But let's say lah, for some reason, bulan yang kita nak bayar untuk kita yang korban tu, let's say 1,400 tu tak cukup.
So kita tahu bulan depan kita akan cukup lah, insyaAllah bulan tu kita terdesak ke apa ke, kita ada. So kita pinjam duit untuk korban. Is that alright? Tak pernah dengar lagi lah, ya. Tapi maksudnya macam tadilah, ya. Sebab sebenarnya duit tu ada, cuma at that point of time kita ada keperluan. Kita terpaksa dulu kan, ya, untuk sesuatu keperluan kita kata. Jadi macam mana, ya? Cuma kalau kita tengok dari segi pengurusan, selagi kita tak bayar habis, dia macam mana dia nak beli? Ya, macam mana pihak masjid nak apa kan? Melainkan kita kata macam ni lah, ya. Minta pihak masjid dulu. Ustaz tak pernah dengar dah lagi macam tu. Kita pinjam duit, maksudnya kita yang pada bulan tu kita tak cukup duit tu, kita yang pinjam duit, kawan kita ke boleh tak pinjam duit. So duit tu bukan duit kita tau. So kita bagi korban. Lepas tu kita pula tak panjang umur. Macam mana Ustaz dia? Kita meninggal. Sudah apa ni 3-4 chapter punya cerita tu, ya, panjang lah tu. Tapi secara umum kalau kita tak mampu tak ada tuntutan. Sebab kalau tengok daripada hadis tadi, mangkanalahu sa'atun, sesiapa yang ada keluasan rezeki. Mana kalau rezekinya sempit pada waktu tersebut, tak payahlah, tak ada tuntutan. Tak ada tuntutan dan tak perlu berhutang, ya. Ustaz sebut haji tadi memanglah, ya, macam Kak Suhati sebut, belanjanya jauh beza betul. Tapi dari segi hukumnya sama. Ya, we are talking about the hukum. Ya, seperti mana orang tu tak mampu untuk buat haji sampailah dia meninggal dunia, dia tak perlu pinjam. Ya. Cuma di Indonesia kalau haji, ya, haji dah ada fatwa lah. Orang yang tak mampu, dia boleh buat financing daripada institusi kewangan Islam. Di Malaysia belum. Di Malaysia umrah boleh. Koperasi dia buat. Ya, koperasi muslimin sebagai contoh, ya. Beberapa koperasi di Malaysia ni. Jadi orang tu pergi umrah, bayar kemudian. Itu ada apa kita panggil, dah ada. Ya, ada kelonggaran. Tapi untuk haji belum. Ya. Tapi nanti orang kata umrah sunat Ustaz. Tak, umrah tak sunat. Umrah dia wajib macam haji juga. Tuan-tuan terkejut kan? Nanti kita jumpa ayat ni, kita bagi tahu. Dalam mazhab Syafi'i, seperti mana haji wajib, umrah pun wajib. Yang pertama. Ya, sebab tu kalau kita dah pernah pergi umrah, ya, maknanya umrah wajib. Nanti kalau kita pergi haji, kita buat umrah lagi, umrah tu sunat hukumnya. Yang wajib kita dah buat. Ya, sebab kita dah pergi umrah, sebab ramai orang macam tu kan. Ramai orang pergi umrah dulu. Sebab belum sampai masa pergi haji, dia pergi umrah dulu. Umrah yang dia buat tu umrah wajib. Ketika dia pergi haji, dia buat haji dan dia buat umrah lagi. Umrah yang dia buat masa haji itu adalah umrah sunat. Haji itu haji wajib. Faham, ya? Jadi hukum sama macam menyembelih. Jadi kita tak mampu kan. Kita memang dah simpan, pahala dapat, jangan bimbang. Pahala dapat. Cuma pada bulan tersebut ketika kita nak bayar, ada sesuatu yang apa kita panggil, ya, yang menghalang kita. Kita tahu duit tu kita akan dapat balik, tapi duit tu akan dapat selepas daripada Hari Raya Korban. Macam mana, ya? Kalau Ustaz tengok tak ada keperluan lah. Tapi dia dapat pahala sebab dia dah plan. Jangan bimbang lah, ya. Orang yang sakit, ya, orang yang bermusafir, apabila masa dia sihat, masa dia tak musafir dulu dia beribadah, maka masa dia sakit dan musafir, pahalanya tetap macam masa dia tak sakit. Sebab tu masa tak sakit, dia dah puasa sunat. Masa dia sakit, dia tak boleh buat, pahalanya tetap mengalir juga. Ya, itu ambil daripada hadis lain lah, ya, hadis yang sahih juga. Okey tuan-tuan, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni, ya. Kita kalau ada peluang kita kena tengok ayat-ayat Quran pula yang berkaitan dengan macam tadi orang tanya, ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak sempat tanya apa hukum, ya, kalau kita sembelih di luar, tak sembelih di tempat kita, macam mana? Ya, tu ayat Quran yang jawab tuan-tuan, ya. Bukan hadis lah, tak ada hadis tu malam ni, tak ada di sini. Tapi dalam ayat-ayat Quran yang lain ada kesempatan nanti kita cerita lebih panjang. Okey, sekadar tu, ya. Terima kasih kepada semua, Haji Nazri, pada Haji Mat Syah walaupun tak ada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas soalan, ya, dan perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nazri. Sama. Jazakallah khairan Haji Nazri. Sama-sama. Masih semua yang hadir. Masih semua yang dah bayar, yuran kita. Saya belum bayar. Tuan Haji Nazri. Ya.
Saya ingat saya belum bayar lagi. RM40 kan? Boleh. Bayar lagi. Silakan. Nanti saya punya Ya. Terima kasih. Kalau kita bayar tak ada tulis dah bayar tu. Saya pun dah terlupa je. Ya. Saya lupa tu. Saya ada orang bulan. Tak bayar. Nanti saya tengok. Saya pun kena tak catat. Ya, terima kasih. Saya buat. Okey, sorry ya. Boleh. Tak apa. Hmm.